Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dalang dalang kepada pujukan dan dalang yang menerima pujukan untuk membentuk kerajaan perpaduan yang baru, akhirnya diketahui itu persoalannya. Kata pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, mereka tiada kaitan dengan gagasan yang mahu membentuk kerajaan baru itu. Itu penafian yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Tiada kaitan dengan kami, pemimpin Perikatan Nasional menjawab dakwaan Zahid diajak tinggalkan kerajaan. Semalam Zahid Hamidi mendedahkan wujud usaha memujuk Barisan Nasional meninggalkan kerajaan perpaduan untuk membentuk kerajaan baru. Beberapa pemimpin Perikatan Nasional PN menafikan gabungan itu berunding dengan parti tertentu termasuk Barisan Nasional BN bagi membentuk jajaran baru kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Pimpinan Perikatan Nasional Ronald Kiandi turut menolak bahawa gabungan itu mempunyai kaitan dengan dakwaan pengerusi BN Zahid Hamidi berhubung ada usaha memujuk BN meninggalkan kerajaan di takbir Anwar Ibrahim kini. Saya sebagai Naib Presiden Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu dan Ahli Majlis Tertinggi PN, sepanjang pengetahuan saya, tiada sebarang keputusan dibuat kedua-duanya untuk berunding dengan mana-mana pihak mengenai jajaran baharu, katanya lagi. Soal ada individu sama ada ahli parlimen atau sesiapa sahaja dalam rundingan seperti didakwa, ia bukan dari mandat parti, katanya kepada FMT. Mengulas lanjut, Kiandi berkata PN hanya mahu memberi fokus terhadap peranan pembangkang menjadi semak dan imbang kepada pentadbiran kerajaan. PN bangga mengangkat tanggungjawab sebagai pembangkang dan akan terus mencerminkan atau memainkan peranan sebagai check and balance kepada kerajaan, kata ahli parlimen beluran itu. Sementara itu, Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN, Afnan Hamimi Taib Azamuddin pula berkata, sekalipun wujud pertemuan antara wakil pembangkang dengan Zahid Hamidi, ia bukan mewakili parti, sebaliknya atas kapasiti individu. Katanya, Zahid boleh sahaja mendedahkan siapa individu yang membuat rundingan tersebut jika ia benar-benar berlaku. Zahid boleh bertemu dengan sesiapa saja yang dia mahu. Kalau beliau tidak mahu, boleh buat apa bertemu. Beliau boleh mengelak atau menolak. Soalnya, perlukah beliau nak dedahkan dengan siapa beliau bertemu? Itu hak beliau dan terpulang kepada beliau, katanya lagi. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari pula menyindir Zahid jika perkara itu benar-benar terjadi kerana cikgunya telah mengamalkan kaedah sama sejak 2008, kata beliau, merujuk tindakan Anwar cuba mengambil alih kerajaan pimpinan Abdullah Ahmad Badawi melalui projek 16 September. Kata Fadli lagi, jika cikgu sendiri sudah mengajar kaedah itu, tidak pelik selepas belasan tahun anak-anak murid pun sudah ramai yang pandai melakukannya, katanya. Semalam Zahid mendedahkan wujud usaha memujuk BN meninggalkan kerajaan perpaduan Anwar yang berusia 2 tahun pada bulan ini. Tanpa mendedahkan identiti pihak terbabit, beliau mendakwa BN turut ditawarkan jawatan Perdana Menteri jika bersetuju. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam Zahid Hamidi mendedahkan wujud usaha memujuk Barisan Nasional meninggalkan kerajaan perpaduan untuk membentuk kerajaan baharu. Ada permintaan untuk kita mengulas semula tentang kenyataan Zahid Hamidi ini, iaitu apabila Zahid mendedahkan ada satu usaha untuk memujuk Barisan Nasional meninggalkan kerajaan perpaduan untuk membentuk kerajaan baharu. Tidak perlu pilihan raya boleh membentuk kerajaan baharu. Itu sudah pernah berlaku dalam kerajaan Malaysia. Apabila langkah Sheraton berlangsung
dan menyebabkan negara huru-hara selama lebih kurang dalam 2-3 tahun. Saudara, jika ini berlaku semula, pastinya tamparan hebat bukan kepada pemimpin-pemimpin, ahli politik, dan ahli parlimen. Yang akan mendapat tamparan hebat ialah rakyat jelata. Apabila keadaan ekonomi mula merudum semula atas ketidaktentuan pelabur. Selain daripada itu, yang akan lebih teruk lagi ialah kesibukan para ahli politik, pentadbir Malaysia, para pentadbir, menteri-menteri dan sebagainya, bukan lagi untuk menumpukan perhatian kekuatan membangunkan Malaysia, tetapi kekuatannya lebih kepada rundingan demi rundingan, rundingan demi rundingan. Cerita tentang hal itu, kita bersyukur kerana Zahid Hamidi juga semalam telah menyatakan bahawa Barisan Nasional tidak akan sekali-kali termakan dengan pujukan tersebut. Pujukan tersebut hanya pujukan yang tidak membawa apa-apa makna. Zahid Hamidi kata tawaran tersebut tidak menimbulkan minat langsung kepada beliau, walaupun di dalam pendedahan tersebut Zahid kata akan dilantik Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Zahid kata dia tidak akan mengkhianati rakan Pakatan Harapan yang telah pun berjuang bersama-sama membangunkan semula Malaysia, memulihkan semula Malaysia. Persoalan paling besar pagi ini ialah siapa dalang yang cuba memujuk Barisan Nasional meninggalkan kerajaan perpaduan ini. Ada dua perkara yang boleh kita ulas di sini. Pertama, siapa yang memujuk? Yang kedua, siapa yang dipujuk? Zahid kata dalam pendedahan tersebut, ada pertemuan yang membabitkan orang-orang tertentu. Jadi persoalan pertama, siapa dalang? Siapa orang yang cuba, berani, tidak malu, apalagi muka tebal, tai unta, yang tak sedar diri, yang betul-betul tak tahu malu memujuk Barisan Nasional meninggalkan kerajaan. Bukankah itu satu perbuatan yang tak tahu malu, muka tebal, tai unta? Manakan tidak, perbuatan itu sudah dikecam, rakyat sudah muak dengan perkara itu. Tapi masih juga ada cubaan yang seperti itu. Perbuatan itu dianggap oleh rakyat, netizen sebagai perbuatan tai unta. Kerana perbuatan itu memang betul-betul menyakitkan hati rakyat. Siapa dalangnya? Semalam, pemimpin Perikatan Nasional Ronald Kiandi menyatakan bahawa tiada dalam perbincangan Perikatan Nasional untuk membentuk gagasan tersebut ataupun memujuk Barisan Nasional membentuk kerajaan baru. Tapi netizen mengingatkan pemimpin bersatu tersebut, yaitu Ronald Kiandi, bahawa dalam Perikatan Nasional ada orang, ada parti yang pernah melakukan langkah sembunyi-sembunyi apabila menduakan UMNO di dalam gerakan politik membentuk pakatan bersama Perikatan Nasional secara sembunyi-sembunyi tanpa pemakluman kepada UMNO. Ini menyebabkan UMNO diduakan. Bermain dua kolam lah. Parti apalagi kalau bukan parti PAS. Persoalannya hari ini ialah kita bukan nak menuduh, tetapi adakah dalang kepada memujuk Barisan Nasional ini adalah daripada komponen Perikatan Nasional yaitu PAS. Adakah ahli PAS yang menyokong atau memulakan langkah memujuk Barisan Nasional ini? Tidak salahnya untuk kita beranggapan seperti itu, kerana PAS sudah pernah melakukannya semasa bukan langkah syaratan, semasa pembentukan Pakatan Perikatan Nasional apabila Barisan Nasional ataupun UMNO betul-betul dikhianati tanpa ada sedikit belas kasihan pun. Mereka dah menubuhkan mufakat nasional, tiba-tiba muncul pula Perikatan Nasional. Itu yang membuatkan Zahid Hamidi, Presiden Parti UMNO,
amat terluka dan terguris. Jadi siapa dalang memujuk BN ini? Selain daripada itu, adakah ahli-ahli parlimen tertentu yang terlibat? Perkara kedua, siapa yang dipujuk? Dalam barisan nasional, apa yang berlaku ialah ada beberapa kerat pemimpin UMNO atau ahli parlimen UMNO yang pernah bersekongkol untuk menyokong Perikatan Nasional menjadi kerajaan satu ketika dahulu. Kalau tak silap saya ada 10 hingga 15 orang. Ada 10 hingga 15 orang ahli parlimen barisan nasional yang pernah cuba menyokong Perikatan Nasional melalui ketergantungan parlimen ataupun kerajaan selepas PRU 15 dahulu. Apabila ada yang menyokong Perikatan Nasional khususnya Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Tapi akhirnya apa yang berlaku, Zahid Hamidi lebih pintar apabila sudah menyatakan terlebih dahulu sokongan kepada Anwar Ibrahim. Sokongan itu melalui penggunaan akta anti lompat parti, yaitu sokongan hanya boleh muncul melalui parti dan bukan secara individu. Jadi siapakah 10 hingga 15 orang ahli parlimen BN yang cuba dipujuk itu? Adakah mereka akan sanggup menyertai pakatan kerajaan baru, membentuk kerajaan baru ini semata-mata untuk mau menghidupkan semula politik mereka? Netizen sebenarnya marah dengan pendedahan ini, pendedahan Zahid Hamidi semalam, kerana kata mereka, tak habis-habis lagikah mahu berbincang tentang politik membentuk kerajaan baru ini? Sudah-sudahlah mendera rakyat, kata rakyat Malaysia. Apabila pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.